Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita masuk bab baru iaitu bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. So dalam bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan, kita ada 4 subtopik. 3.1 suhu badan, 3.2 kadar denyutan nadi, 3.3 tekanan darah dan 3.4 indeks jisim badan BMI. Okey, so slide kali ini kita akan belajar teknik mengukur parameter kesihatan badan iaitu 3.1 suhu badan. Okey, so dalam 3.1 suhu badan kita ada dua standard pembelajaran. Yang pertama mengukur suhu badan dengan teknik yang betul, kita tunjuk secara visual ataupun gambar. Yang kedua ialah menginterpretasi suhu badan ataupun menafsirkan apa itu suhu badan dan sebagainya. So kita pergi dahulu kepada suhu badan. Okey, suhu ni ialah merupakan darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan, sama ada bahan itu sejuk ataupun bahan itu panas mengikut darjah-darjah parameter yang kita boleh ukur. Okey, jadi suhu badan ni ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita, sama ada badan kita ni sejuk ataupun badan kita ni panas. Okey, tubuh manusia menghasilkan tenaga haba daripada glukosa melalui proses respirasi sel. So sebelah kiri ni itu ialah sel, so sebelah kanan tu ialah proses respirasi sel di mana kita menerima glukosa dan oksigen dan badan kita akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, so kita pergi pula kepada suhu badan lagi. Kulit dan sistem endokrin dalam badan kita melalui proses homeostasis memainkan peranan penting dalam pengawalan suhu badan kita. Okey, suhu badan kita mestilah sentiasa berada dalam julat suhu normal iaitu 36.9 darjah Celsius. Okey, kalaulah suhu badan kita ni terlampau tinggi, meningkat ataupun jatuh ataupun menurun kurang daripada 36.9, kalau meningkat ni lebih daripada 36.9, itu menunjukkan bahawa tanda badan kita menghadapi masalah kesihatan. Jadi suhu badan kita memastikan badan kita ini berfungsi pada tahap yang optimum, tahap yang paling cergas. Okey, jadi suhu badan kita ni boleh diukur menggunakan satu alat yang kita namakan sebagai termometer. Jadi kita akan belajar jenis-jenis termometer yang ada. Okey, so jenis-jenis termometer ni kita boleh bahagikan kepada 4 jenis. Yang pertama ialah termometer klinik. Okey, ada dua iaitu yang biasa punya dan ada yang juga digital. Seterusnya yang kedua ialah termometer makmal, yang ketiga ialah termometer rektal dan yang keempat ialah termometer inframerah ataupun infrared. So kita pergi satu persatu. Yang pertama kita pergi kepada termometer klinik. So termometer klinik, okey, fungsinya untuk menyukat suhu badan dalam julat 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius dan kejituannya ialah 0.1 darjah Celsius. Okey, contohnya kalau bacaan dekat sini 36.5 darjah Celsius, so boleh jadi bacaannya boleh pergi kepada 36.6 darjah Celsius ataupun 36.4 darjah Celsius. Okey, dia tepat jugalah bacaannya. So di situ juga yang lama ni, termometer yang lama yang tadi termometer digital, termometer yang lama ni dia ada pencerutan yang berfungsi untuk memberikan sukatan yang lebih tepat, mengelakkan merkuri turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut ataupun ketiak. So macam mana cara dia? Okey, ni ialah termometer digital. Macam mana cara kita nak guna termometer ini? Okey, tengok step-step dia. Yang pertama sekali, pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius. Okey, tengok termometer tu, pastikan suhunya berada di bawah 35 darjah Celsius. Kalau termometer makmal ni kita tengok aras merkuri tersebut mesti bawah 35. Kalau termometer digital ni mesti bacaannya kurang daripada 35 darjah Celsius. Selepas itu letakkan termometer di bawah ketiak ataupun mulut selama 2 hingga 3 minit. Okey, kalau termometer digital kita letak di bawah ketiak ataupun mulut sehinggalah bunyi beep dia keluar. Okey, bunyi beep terjadi. Okey, barulah kita pun keluarkan termometer dari mulut ataupun bawah ketiak dan kita tengok bacaan suhu dan rekodkan bacaan suhu. Alright, seterusnya yang kedua ialah termometer makmal. Termometer ini fungsinya ialah untuk menyukat suhu cecair, sebab itulah tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan. Tetapi kalaulah tak ada juga termometer yang lain, ada termometer makmal sahaja, ada caranya. So nanti kita akan bincang macam mana cara kita nak ukur suhu badan menggunakan termometer makmal. Okey, jadi termometer makmal ni tidak mempunyai pencerutan pada turis merkuri. Okey, sebab itulah tak sesuai. Jadi apabila tak ada pencerutan, suhu akan turun dengan cepat apabila kita keluarkan daripada bahagian mulut ataupun bawah ketiak kita. Alright, jadi satu lagi kekurangannya ialah kejituannya 1 darjah Celsius menyebabkan bacaan tidak tepat. Katakan suhu normal badan kita ni 36
36.9. So bila kita baca balik, dia boleh jadi 35.9 ataupun 37.9. Jauh sangat lagi sebab kejituannya 1 darjah Celsius. Okey, kalau kita nak guna juga ada caranya. Yang pertama sekali, kita ambil bacaan suhu ketika termometer masih di mulut ataupun di bawah ketiak. Kalau termometer makmal, termometer klinik tadi, kita letak dalam mulut, biar selama 2 hingga 3 minit, kita keluarkan, kita baca. Tetapi termometer makmal ni kita tak boleh keluarkan daripada mulut ataupun bawah ketiak. Kita baca terus semasa termometer tersebut berada di dalam mulut dan berada di bawah ketiak untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Sebab termometer makmal ni tak ada pencerutan. So mercury tu akan turun dengan cepat. So kita baca on the spot. Okey, masa termometer tu masih berada di mulut ataupun di bawah ketiak. Okey, yang ketiga, termometer rektal ataupun dubur. Digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Biasanya digunakan pada bayi yang berumur kurang daripada 3 bulan. So kalau kita macam dah tua ni, ya, awak dah umur berapa belas tahun ni, tak perlulah guna termometer rektal ni. Okey, dan pastikan termometer rektal ni mempunyai label untuk kegunaan rektal. Contohnya di sini dalam gambar rajah ni ada tulis kat situ rectal thermometer. Okey, barulah kita boleh guna untuk menyukat suhu badan ni melalui dubur. Jangan kita ambil termometer klinik atau makmal, kita ukur melalui dubur, bahaya. Okey, bukan dia punya fungsi lah. Alright, so macam mana caranya? Okey, yang pertama sekali, kita bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Selepas itu sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam dubur bayi. Nak bagi licin, senang masuk. Okey, selepas tu, okey, lepas kita sapu jeli, kita angkat kaki bayi seperti dalam gambar rajah di sebelah kanan ni. Okey, selepas itu kita masukkan termometer tadi ke dalam dubur bayi kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm secara perlahan-lahan. Yang kelima, biarkan termometer sehingga ada bunyi bip terhasil. Selepas itu barulah kita ambil keluarkan termometer rektal ni, kita pun rekodkan bacaan suhu. Okey, senang sahaja. Tapi pastikan ni sesuai untuk digunakan oleh bayi yang berumur kurang daripada 3 bulan. So kita tak payah gunalah benda ni. Banyak lagi termometer yang lain kita boleh guna. Okey, seterusnya termometer yang keempat adalah termometer inframerah ataupun termometer infrared yang banyak kita jumpa sekarang ni musim-musim COVID-19 ni. Okey, di kedai makan, di pasar raya dan di sekolah kita pun ada termometer inframerah ini. Okey, jadi fungsinya menyukat suhu tanpa bersentuhan dengan badan. Okey, kalau termometer yang lain, termometer makmal, termometer klinik, termometer rektal, semuanya bersentuh dengan badan. Contohnya di bawah ketiak, di dalam mulut, di rektal, dubur kita. Tetapi termometer inframerah ni dia menyukat suhu tanpa bersentuhan dengan badan. Dengan cara macam mana? Okey, dia tembak dahi kita. Okey, pastikan tiada halangan pada dahi kita. So termometer ini sesuai digunakan untuk scan suhu badan melalui dahi sahaja. Okey, menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham, iaitu Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, pada 6 Ogos 2020 semasa COVID-19 tersebar dengan luas dan penggunaan termometer inframerah ni dah menjadi kebiasaan di mana-mana premis. Jadi beliau mengatakan bahawa bacaan suhu paling tepat apabila pengimbas suhu diletakkan pada dahi seperti disyorkan penggunaannya. So tak payahlah kita ukur suhu ni kita letak tangan lah, letak siku dan sebagainya. So kalau guna tangan tu tak payah sebab bacaannya tidak tepat. So kalau nak pakai juga tangan, pastikan awak tak ada kepala dulu baru guna tangan. Alright, seterusnya kita pergi kepada cara nak guna macam mana. Senang saja. Arahkan atau dekatkan termometer dengan jarak kira-kira 5 cm kepada bahagian badan iaitu dahi kita, dan seterusnya kita pun rekod sahaja bacaan suhu kerana bacaan tersebut akan keluar di skrin termometer inframerah tersebut. Senang saja. So pembacaan suhu yang menggunakan termometer ini adalah sangat cepat. Okey, kalau termometer makmal klinik dia perlukan 2 hingga 3 minit baru kita boleh baca. Tetapi termometer inframerah ini dia boleh bagi bacaan secara sangat cepat, on the spot keluar terus, kita pun rekod terus. Okey, biasa jumpa di mana-mana sahaja. Alright, kita pergi kepada menginterpretasi suhu badan. Okey, suhu badan normal manusia yang kita bincang tadi ialah 36.9 darjah Celsius. Jadi peningkatan atau penurunan suhu menunjukkan badan kita berada dalam keadaan tidak sihat. Sama ada suhu badan kita ni terlampau tinggi, panas ataupun terlampau rendah, sejuk, menandakan bahawa badan kita ni tidak berada dalam keadaan yang sihat. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan ni melebihi normal suhu badan, sama ada melebihi 36.9 ataupun kurang daripada 36.9, ada 3. Yang pertama ialah daripada segi kerana jangkitan, yang kedua ialah terdedah
kepada keadaan panas yang melampau, dan yang ketiga ialah akibat daripada senaman yang sangat berat. Okay, kita pergi satu persatu tengok macam mana dia boleh mempengaruhi suhu badan kita. Jangkitan daripada segi bakteria yang boleh menyebabkan batuk kering, okey, jangkitan saluran kencing. Okey, kalau dari segi virus dia akan menyebabkan kita ni selesema dan kita boleh menyebabkan penyakit coronavirus. Sebab itulah di mana-mana sahaja sekarang ni ada pengimbas suhu ataupun termometer inframerah, kerana kalau termometer inframerah tersebut mengesan suhu yang lebih daripada 36.9 darjah Celsius, okey, jadi mereka ni dalam keadaan yang tidak sihat dan bahaya, boleh jadi coronavirus terkena kat mereka. Sebab itulah penggunaan termometer inframerah sekarang ni wajib berada di mana-mana premis termasuklah sekolah kita. Okey, seterusnya terdedah kepada keadaan panas yang melampau, contohnya strok haba yang panas sekarang ni, yang boleh menyebabkan suhu badan kita ni meningkat ataupun panas, yang boleh menyebabkan kematian, ataupun selaran matahari yang melampau ataupun kita panggil sebagai sunburn, juga boleh menyebabkan bahaya juga kepada suhu badan kita. Terlampau panas boleh menyebabkan kematian, juga boleh menyebabkan matahari ni ada sinar UV dan sebagainya, so boleh menyebabkan kerosakan juga kepada sel-sel kulit kita. Okey, seterusnya yang ketiga ialah senaman. Okey, senaman berat, contohnya kita buat senaman-senaman yang triathlon, berlari, naik basikal, berenang. Okey, kalau kita tak mempunyai kapasiti seperti ahli-ahli sukan, tak fit dan sebagainya, janganlah. Okey, kita tengoklah kapasiti kita, okey, macam mana, jangan melebihi kapasiti badan kita supaya suhu badan kita ni tidak panas ataupun melebihi julat suhu normal badan kita. Alright, jadi boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini dengan cara awak klik saja, tekan link di description video di bawah ini. Okey, di situ saya sediakan soalan, dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Okey, selepas itu jangan lupa juga untuk like page Facebook saya, iaitu Cikgu Taufik Ibrahim. Jadi kita jumpa lagi pembelajaran seterusnya, masih lagi bab 3 iaitu 3.2. Okey, bab 3 teknik mengukur parameter kesihatan badan, 3.2 kadar denyutan nadi. Jadi saya harap awak faham semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.